Dalam kehidupan ini memang mencabar untuk kita imbangkan di antara dua perkara bertentangan yang boleh jadi ekstrim antara satu sama lain. Misalnya dalam soal kesedaran terhadap kesihatan mental, emosi, perasaan. Sama ada kita langsung tak peduli tentang perkara ini menjadi manusia kering ataupun kita berlebih-lebihan melayannya. Jika kita memperlekeh dan tidak mengiktiraf kepentingan emosi dan peranannya dalam kehidupan, kita melanggar bukan hanya kajian-kajian saintifik moden, tapi kita melanggar contoh teladan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Baginda sebagai ketua perang, individu yang digeruni oleh musuh. Baginda juga adalah seorang yang kaya dengan emosi, dengan perasaan dalam hubungan suami isteri, keibubapaan, malah pendidikan. Tetapi perhatian yang diberikan kepada soal emosi dan perasaan juga boleh terjebak dalam keadaan berlebih-lebihan hingga memburukkan keadaan. Dan ini adalah apa yang saya bimbangkan. Sebagai individu ADHD dewasa yang emotional dysregulation itu adalah cabaran yang saya hadapi sepanjang hayat, saya bersyukur kepada Allah apabila pengetahuan tentang isu-isu neurodiversity ini menjadi semakin baik dan semakin banyak dibincangkan. Malah kajian-kajian terkini juga terus rancak dihasilkan oleh para penyelidik. Tetapi pada masa yang sama juga saya bimbang dengan keadaan semasa apabila soal emosi dan mental ini jadi berlebih-lebihan. Bagaimanakah kita nak tahu apa yang melampau dan apa yang tidak melampau? Kita tengok balik bagaimana kita membicarakannya. Kalau kita membicarakannya dengan perbicaraan yang mendekatkan kita kepada solusi, menjadikan kita lebih kuat, perbincangan itu adalah perbincangan yang sihat. Tapi kalau perbincangan itu semata-mata untuk memuaskan kecenderungan hati kita, orang ni faham kita, buku ni faham kita, video ini faham kita, dan kita rasa difahami semata-mata, ia tidak semestinya sesuatu yang baik. Ia boleh menjadi apa yang disebutkan sebagai co-rumination. Orang yang kita anggap memahami kita adalah yang merosakkan kita, yang mengheret satu sama lain ke dunia yang lebih gelap, kerana memahami satu sama lain itu tidak dibawa ke arah penyelesaian, tetapi hanya untuk mendalamkan lagi emosi yang hitam ni tadi. Kita kena ingat bahawa dalam hidup kita ini, kita ada tujuan hidup yang telah ditetapkan oleh Tuhan yang buat kita. Dan hidup kita ini tujuannya bukan untuk bahagia, gembira, seronok, dan tak boleh ada perasaan-perasaan sedih, marah. Itu bukan pandangan alam agama kita. Itu bukan cara berfikir orang yang mengimani Allah SWT yang meletakkan kita di dunia ini dengan tujuan-tujuan yang tertentu. Perasaan-perasaan yang terganggu tu tadi, agama ada ajar bagaimana bendanya nak diuruskan, sains ada ajar bagaimana ianya hendak dikendalikan. Ada yang boleh dilakukan secara kendiri, ada yang memerlukan kepada bantuan profesional. Tetapi kehidupan yang bersih daripada emosi-emosi negatif yang kita tidak mahu ni tadi, ia hanya ada di satu tempat sahaja, iaitu di syurga Allah SWT. Dan kita nak ke syurga Allah Ta'ala itu dengan menunaikan tujuan hidup kita seperti yang diajar oleh agama. Carilah keseimbangan di antara dua perkara ini. Allah sebut dalam Al-Quran surah Syura, Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan. Allah lah Tuhan yang menurunkan Alkitab, Al-Quran, dengan kebenaran. Dan bukan hanya dengan kebenaran, tapi juga dengan Al-Mizan. Al-Mizan itu adalah neraca yang memastikan kita sentiasa seimbang dalam semua perkara, termasuklah dalam soal perhatian kepada soal emosi dan perasaan kita semua. Wallahualam.